Okey. Terbang si bangau mencari makan, terbang bangau di tepi kali. Selamat datang saya ucapkan, moga diiring restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang saya ucapkan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama membuka perbincangan forum kita pada hari ini dengan topik kita iaitu konsep akidah Islam. Justru itu, sebelum kita menceburi perbincangan kita pada hari ini dengan lebih mendalam lagi, izinkan saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini kerana bak kata orang tak kenal maka tak cinta. Saya, Puteri Norianatul Akmal binti Ar-Rahman, selaku moderator dengan berbesar hati menjemput kedua-dua ahli panel kita pada hari ini untuk bersama-sama mengupas tentang topik yang akan dibicarakan pada hari ini. Memperkenalkan ahli panel 1 Profesor Nur Farisha binti Roslan. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, nama beliau sering disebut-sebut berikutan kejayaan beliau dalam menulis tesis mengenai konsep akidah Islam yang sangat mudah difahami dan seterusnya mendorong kepada kejayaan beliau dalam bidang ini. Seterusnya, nama diberi Nur Arisa binti Muhammad Firdaus, bergraduasi daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan merupakan ahli panel kedua yang kita pada hari ini yang juga tidak kalah hebatnya. Beliau merupakan graduan yang sangat aktif dan sering dinobatkan sebagai penyampai terbaik dalam pertandingan debat pendidikan Islam peringkat kebangsaan dan seterusnya berjaya mengharumkan nama negara dalam perbincangan forum peringkat antarabangsa pada tahun lepas. Selamat datang saya ucapkan kepada ahli panel kita pada hari ini dan diharapkan agar semua ahli panel yang berbesar hati untuk bersama-sama saya pada hari ini supaya berada dalam keadaan sihat walafiat. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memulakan perbincangan hangat kita pada hari ini, izinkan saya memberi buah bicara saya tentang topik ini di samping turut memberi sedikit definisi secara kasar berkaitan dengan akidah Islam. Akidah berasal daripada perkataan Arab iaitu aqadah yang bererti mengikat atau menyimpul. Menurut Hasan Al-Banna, akidah ialah hal yang berhubung dengan kepercayaan dan keyakinan dalam hati yang akan mendorong hati dan jiwa berasa tenang, tidak bimbang dan bersih daripada prasangka buruk. Akidah mampu melahirkan keyakinan yang kuat dan teguh dalam menghayati seluruh aspek kehidupan dan amal ibadat kepada Zat yang Maha Berkuasa. Akidah merupakan pokok dan di atasnya berdiri syariah Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberi buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Surah Ibrahim ayat 24 hingga 25. Asas akidah Islamiah ialah tauhid kepada Allah dan tauhid ini adalah isi kepada Islam itu sendiri. Malah, sebahagian isi Al-Quran juga menceritakan tentang tauhid, baik dalam ayat-ayat yang mengandungi cerita, berita tentang Allah serta sifat-sifatnya dan juga di dalam ayat-ayat yang menerangkan makhluk dan perbuatannya. Bersumberkan daripada tauhid ini lahirlah cabang-cabang yang lain berupa peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sesama manusia dan manusia dengan Tuhannya. Dalam semua bentuk peraturan ini, tujuan utamanya adalah untuk memperkuatkan serta menanam ketauhidan terhadap Allah ke dalam hati setiap orang yang beriman. Tauhid kepada Allah dapat dibahagikan kepada 3 iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma' dan sifat. Tanpa membuang masa lagi, marilah kita mendengar pendapat daripada panel kita yang pertama. Dipersilakan Profesor Farisha. Terima kasih saudari moderator, saudari Yana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada sidang hadirin yang dihormati serta sahabat-sahabat ahli panel saya. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini iaitu konsep akidah Islam. Jika bertanyakan kepada generasi kini, mungkin mereka tidak berfikir konsep akidah itu sedalam mungkin. Mereka hanyalah memikirkan sekadar iman yang teguh dan yakin. Tetapi apakah definisi akidah yang sebenar-benarnya? Okay. Akidah menurut bahasa Arab berasal dari kata al-aqdu yang bererti ikatan, al-tawsiku yang bererti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkanu kamu yang artinya mengokohkan iaitu menetapkan, dan al-rabtu bikuah yang bererti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah, akidah adalah iman yang teguh dan pasti
yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Berdasarkan definisi tersebut, perkataan akidah yang dari sudut bahasa boleh difahami sebagai keyakinan dan kepercayaan yang terikat erat dan tersimpan kuat di dalam jiwa seseorang manusia sehingga tidak mungkin akan terurai. Kefahaman tersebut bertepatan penggunaannya dengan beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya ialah surah An-Nisa, iaitu dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya itu. Manakala secara mendalam lagi, perkataan akidah Islam menurut istilah bermaksud keimanan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, qada dan qadar, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Jibril alaihissalam. Akidah juga boleh diertikan sebagai perkara yang berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan di dalam hati sehingga jiwa menjadi tenang untuk beriman kepadanya, kerana tiada lagi keraguan dan kesamaran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Malah Imam Al-Ghazali turut mendefinisikan akidah ialah berpegang teguh dan membenarkan di dalam hati dengan keyakinan yang pasti tanpa bercampur dengan sebarang keraguan sehingga tidak mengundang keresahan jiwa. Maka itu akidah Islam adalah berkaitan membenarkan dan mengimani kepada Allah SWT dan Rasulnya tanpa sebarang persoalan dan keraguan. Dalam hal ini, akidah atau iman yang tulen berdasarkan pandangan Islam mestilah mengandungi beberapa ciri-ciri, iaitu yang pertama, kepercayaan dan keyakinan. Itu yang pertama. Mestilah berasaskan kefahaman minda dan ilmu yang mantap. Kemantapan ilmu itu pula diperolehi daripada sumber Al-Quran dan hadis. Kedua, kepercayaan dan keyakinan itu mestilah berada dalam keadaan yang cukup teguh sehingga ia tidak boleh menerima sebarang bentuk keraguan. Ketiga, kepercayaan dan keyakinan itu mestilah diikuti bersama dengan ketaatan dan kepatuhan hati serta penyerahan kemahuan untuk melaksanakan suruhan Allah SWT dan meninggalkan larangannya. Keempat, kepercayaan dan keyakinan kepercayaan dan keyakinan mestilah berupaya menjadi pencetus segala aktiviti dan perlakuan pemiliknya serta beriltizam melaksanakan prinsip-prinsip tingkah laku dan berjihad dengan seluruh jiwa dan raga kita. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa akidah menurut bahasa Arab, istilah dan menurut banyak pendapat dan banyak istilah yang kita dapat pelajari. Oleh itu, kita sebagai umat Islam, saya berharap dan berasa generasi kini perlu mendalami dan memahami apa itu konsep akidah dengan pertama sekali memahami apa itu definisi akidah. Dengan itu kita akan lebih memahami konsep-konsep akidah Islam. Okey, terima kasih moderator. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Farsha atas penjelasan yang sangat jelas dan terperinci sebentar tadi. Tidak hairanlah penulisan tesis beliau mudah difahami oleh ramai pihak berdasarkan kualiti hujah yang dilontarkan beliau sebentar tadi. Saya juga menyokong pendapat yang disampaikan oleh Profesor kita sebentar tadi bahawa umat kita pada masa kini perlulah mendalami dengan lebih teliti mengenai konsep akidah Islam agar kita tidak mudah terpesong. Seterusnya, besar sarang di tepi busut, besar tak terisi sebiji peti. Besar hajat kami menjemput, besar lagi soal di hati. Dengan ini, izinkan saya meminta buah bicara daripada ahli panel kedua kita berikutan apakah sumber-sumber yang menjadi tiang asas kepada akidah Islam. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Cik Moderator yang cantik molek pekertinya atas soalan yang diajukan. Terlebih dahulu yang dihormati barisan Cik Pen yang dikasihi, Cik Farisha dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Berbalik kepada soalan yang diajukan oleh Cik Moderator sebentar tadi, apakah sumber-sumber kepada akidah Islam? Baiklah, terlebih dahulu, akidah merupakan kata yang sering didengar dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kita sebagai umat Muslim. Pemahaman akan akidah adalah landasan dasar daripada ajaran Islam. Dan sebagai umat Muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah
Subhanahu Wa Taala, kita seharusnya memiliki pemahaman yang benar tentang hal tersebut terlebih dahulu. Ringkasnya, akidah ni merupakan keyakinan yang kuat dalam diri ataupun hati seseorang. Apabila akidahnya tersebut bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah sumber yang sahih. Sebaliknya, jika tidak sesuai bersumber dari Al-Quran ataupun hadis, ia adalah sebut sebagai akidah yang batil, iaitu keliru. Untuk memperdalamkan akidah Islam, maka umat Muslim haruslah mengetahui sumber utama akidah agar tidak salah langkah dan benar-benar boleh berpegang teguh dalam menjalankan ketentuannya. Berikutlah sumber akidah umat Islam utama yang harus dipahami oleh semua umat Muslim. Yang pertama sekali adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang mempunyai firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama Al-Quran diturunkan adalah untuk dijadikan pedoman kita umat Islam dalam menata kehidupan agar boleh memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran juga terdapat banyak petunjuk-petunjuk keterangan konsep yang baik yang bersifat global maupun yang bersifat terperinci, tersurat maupun tersirat dalam berbagai persoalan dan bidang kehidupan manusia. Apa yang ada dalam Al-Quran adalah semuanya adalah benar. Oleh kerana itu, kita sebagai umat Islam seharusnya berpedoman kepada Al-Quran. Dan dalam firman Allah SWT, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dalam masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu kerana nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu yang telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya daripada Al-Quran kepada kita agar kamu bisa mendapatkan petunjuk. Ayat Al-Imran ayat 103. Sumber kedua adalah hadis. Hadis merupakan sumber akidah Islam yang kedua yang kita sebagai umat Islam sepatutnya tahu. Menurut bahasa, hadis merupakan sesuatu yang baru, yang menunjukkan sesuatu dekat ataupun sesuatu yang singkat. Menurut istilah syarak adalah hal-hal yang datang daripada Rasulullah SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan ataupun pengakuan. Adapun jenis hadis iaitu hadis fi'liyah, perbuatan Nabi Muhammad SAW, hadis qauliyah, ucapan, dan hadis takrikiyah, perbuatan sebahagian para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bagi umat Muslim, tidak boleh mengganti kedua sumber akidah Islam itu, sama ada Al-Quran maupun hadis, di atas dengan yang lain. Kerana apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis adalah benar, dan wajib bagi kita sebagai umat Muslim menetapkannya sebagai akidah. Ini pun untuk mencegah terjadinya penyimpangan keyakinan dalam diri kita. Dengan menetapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, insya-Allah Allah akan sentiasa melindungi kita dan mendapatkan keberkahan, dan akan selalu percaya tidak ada kebenaran lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Asasnya hanya terdapat dua je sumber akidah yang wajib kita mengetahui. Maka dengan itu, benarlah seperti yang disebut oleh para ilmuwan agama bahawa sumber akidah Islam itu merupakan paduan hidup umat Muslim. Saya kaitkan pernyataan saya dengan sebuah metafora ringkas. Lautan itu, contoh lautan itu adalah dunia. Bahtera itu pula kita. Kemudi itu adalah agama. Jadi, kita perlulah pelihara bahtera kita ataupun kapal kita daripada karam di lautan dunia. Sama juga macam seperti kita, dengan berpegang pada akidah dan sumber yang sah, kapal kita akan dapat berlayar ke destinasi yang benar. Jadi sampai situlah perkongsian saya tentang sumber akidah Islam. Saya paskan semula ke Cik Moderator. Alhamdulillah dan sedalam-dalam terima kasih ditujukan kepada Cik Alisa atas penerangan yang menarik sebentar tadi. Seterusnya, Alhamdulillah, penjelasan yang sangat jelas daripada Cik Alisa. Walaupun saya lihat Cik Alisa kelihatan pemalu orangnya, tetapi apabila bersuara, pendapat dan info-infonya sangat padat dan tepat. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas penjelasan terhadap sumber akidah sebentar tadi. Seterusnya kita sudah mengetahui definisi dan sumber akidah. Apakah pula prinsip akidah? Yang pertama, prinsip yang saya mahu terangkan ialah berserah diri pada Allah dengan bertauhid. Maksud prinsip ini adalah beribadah murni kepada Allah semata.
Ilmu tauhid merupakan pokok dan inti dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Dari makna ini sesungguhnya dapat dipahami bahawa banyak hal yang dijadikan sesembahan oleh manusia bisa jadi berupa malaikat, para nabi, orang-orang soleh atau bahkan makhluk Allah yang lain. Namun seseorang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan sahaja. Tauhid mempunyai tiga iaitu tauhid yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma wa syifa. Saya mahu mengulaskan tentang tauhid rububiyah dulu. Tauhid rububiyah makna bermaksud adalah mengesakan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan dan pengurusan. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah, iaitu dari surah Al-A'raf. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Yang kedua, daripada saya ingin ulaskan berkenaan tauhid uluhiyah. Disebut tauhid uluhiyah kerana penisbatannya kepada Allah dan disebut tauhid ibadah kerana penisbatannya kepada makhluk, iaitu hamba-hamba Allah. Adapun maksudnya ialah pengesaan Allah dalam ibadat, yakni bahawasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak kita beribadah kepadanya. Dan Allah telah berfirman, demikianlah kerana sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dari surah Al-Luqman. Yang ketiga pula, tauhid asma wa syifa. Maksudnya adalah pengesaan Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat-sifat yang menjadi miliknya. Tauhid ini mencukupi dua hal, iaitu penetapan dan penafian. Artinya kita harus menetapkan seluruh nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang dia tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya atau sunnah nabinya, dan tidak menjadikan sesuatu yang semisal dengan Allah dalam nama dan sifatnya. Maksudnya perkara-perkara lain kita tak samakan. Dalam menetapkan sifat bagi Allah tidak boleh melakukan tahtil, iaitu menolak nama-nama dan sifat-sifat mulia Allah Subhanahu Wa Taala, dan takrif mengubah nama sifat, tamsil menyerupakan dengan makhluk, maupun tahyif membagaimanakan, mempersoalkan. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dipetik dari surah Asy-Syura. Kita dapat lihat perkara yang kita tidak perlu lakukan, iaitu tahtil, tahrif, tamsil dan tahyif. Itu perkara yang penting yang kita perlu tahu daripada tauhid asma wa syifa. Seterusnya, prinsip yang kedua, iaitu taat kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya. Orang yang bertauhid bererti berprinsip menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ketaatan bererti menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi, tak cukup menjadi seorang muwahhid, iaitu meyakini Allah semata-mata dan dengan mengesakannya dalam ibadahnya tanpa ada amal. Kita sebagai hamba Allah, kita kena cukup bertauhid, berprinsip menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bukan sahaja melakukan ibadah solat, kita perlu melakukan amal-amal yang dilarang dan diperintah dengan sebaiknya. Prinsip ketiga pula, berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Tidak cukup seseorang berprinsip dengan dua prinsip di atas, iaitu syirik dan pelaku syirik. Tidak cukup ia hanya beribadah kepada Allah sahaja, ia juga harus berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Jadi prinsip seorang Muslim adalah ia meyakini batilnya kesyirikan dan ia pun mengkafirkan orang-orang musyrik. Seorang Muslim harus membenci dan memusuhi mereka kerana Allah.
Kerana prinsip seorang Muslim adalah mencintai apa dan siapa yang Allah cintai dan membenci apa dan siapa yang Allah benci. Dipetik dari surah Al-Mumtahanah. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Ibrahim pun melepaskan, ada satu kisah Ibrahim melepaskan diri daripada orang musyrik dan apa yang mereka sembah. Dibagi lagi firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah juga ada ayat yang berbunyi, kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah sahaja. Dan firman yang terakhir dari surah At-Taubah yang saya ingin tujukan, prinsip ketiga ini menunjukkan berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik itu adalah sesuatu yang penting. Itu firman itu yang bermaksud, hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu menjadi walimu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Demikianlah 3 prinsip agar disebut Muslim sejati, iaitu bertauhid, melakukan ketaatan dan berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Oleh itu kita haruslah, saya berharap dan kita semua dapat menguatkan keimanan diri kita sebagai umat Islam dengan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip akidah yang telah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Alhamdulillah dan sedalam-dalam terima kasih ditujukan kepada Profesor Farisha atas penjelasan yang menarik sementara tadi. Namun begitu, kita seringkali disoal oleh pihak bukan beragama Islam tentang apakah kepentingan pengamalan konsep akidah Islam dalam kehidupan seharian seseorang Muslim, kerana mereka tidak dapat menilai sendiri agama Islam yang dikira asing bagi mereka. Boleh Cik Alisa berikan pendapat saudari berkenaan pertanyaan tersebut? Baiklah, soalan penutup yang amat menarik daripada Cik Moderator kita pada hari ini. Baiklah, sebenarnya terdapat banyak kepentingan ataupun manfaat daripada akidah yang boleh kita peroleh dan juga boleh diperoleh oleh seluruh umat Islam, termasuk kita yang di sini sekarang. Setelah kita memahami asas dan konsep akidah sebentar tadi yang terangkat oleh Cik Farisha, baru kita dapat merasakan kepentingannya dalam kehidupan Muslim. Di antara kepentingannya, yang pertama adalah akidah ini merupakan benteng daripada perkara khurafat dan syirik. Ianya sebagai benteng dan perisai dalam diri seorang Muslim untuk memelihara akal daripada perkara yang khurafat, syirik, dan merupakan perisai yang utuh bagi menangkis segala anasir-anasir jahat, perasaan syak dan ragu serta segala dalam bentuk penyelewangan yang tidak baik kepada kita lah umat Islam. Seterusnya, kepentingan akidah yang kedua adalah tunjang kekuatan utama umat-umat dan juga negara Islam. Ianya adalah kalau saya boleh bagi contoh, ianya adalah dasar dan tunjang yang macam yang lain ni ibarat cabang dan juga ranting. Boleh dikatakan mati dasar, maka matilah ranting dan juga cabangnya. Sama juga macam kita umat Islam ni, yang kalau kita tak ada akidah yang kukuh, kita akan mudah terpesong dan menyeleweng daripada ajaran agama yang sebenar. Bukan saja, kita juga akan menjadi anggota masyarakat yang tamak kerana cintakan dunia, pengecut kerana takutkan manusia, dia kerana tiada pegangan, dan tidak jujur kerana tidak mengenal dosa, dan membawa pelbagai lagi masalah dalam kehidupan. Seterusnya, begitu juga dengan segala kerosakan dan pembangunan dan kemajuan yang dibina oleh umat Islam. Jika tidak perkara ini jika tidak didasari oleh kekukuhan akidah, ianya akan membawa kepada pelbagai kekalutan di tengah-tengah masyarakat. Ini kerana akidah adalah asas kepada kesejahteraan dan petunjuk daripada Allah. Ini dijelaskan dengan dalam surah Al-An'am ayat 82 yang tafsirnya berbunyi, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan daripada bencana dan mereka adalah orang-orang yang mendapat hidayat. Kepentingan yang ketiga, syarat amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang telah saya bincangkan tadi, seluruh amal soleh yang dilakukan
oleh seseorang, sama ada diterima atau ditolak amalannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya bergantung pada sahnya akidah orang tu miliki. Iman yang batal tidak akan diterima oleh Allah. Amalan orang, contohnya amalan orang kafir, murtad, munafik dan musyrik adalah contoh-contoh amalan yang tertolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia disebabkan oleh iman dia yang menyeleweng daripada Allah dan tidak sesekali menerima keimanan itu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, dan sesiapa di antara kamu yang murtad berpaling tadah dari agama Islam, lalu ia mati sedang ia tetap kafir, maka orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang rosak binasa amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat. Dan mereka itu adalah ahli neraka dan kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 217. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman yang bermaksud yang sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Firman ayat petikan daripada maafkan saya, ayat daripada surah An-Nisa ayat 48. Sementara orang yang fasik terselah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada untuk mengazabkannya ataupun untuk mengampunkannya. Saya selitkan satu lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan sebaliknya orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Tiap-tiap kali mereka nak keluar dari neraka itu, mereka dikembalikan kepadanya serta dikatakan kepada mereka, rasalah azab neraka yang kamu sentiasa mendustakannya di dunia dahulu. Surah As-Sajdah ayat 20. Ketiga-tiga firman Allah SWT ini menunjukkan bahawa jika seseorang tidak ada pegangan akidah yang kukuh, amalannya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Kepentingan yang keempat, akidah merupakan penentu kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Akidah sebagai pemutus sama ada seseorang itu mendapatkan keselamatan di dunia ataupun di akhirat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesiapa yang beramal soleh, baik lelaki ataupun perempuan, sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih daripada apa yang mereka telah kerjakan. Surah An-Nahl ayat 97. Jadi menunjukkan betapa akidah itu menentukan kebahagiaan seseorang di dunia ataupun di akhirat kelak. Dan kepentingan yang seterusnya, akidah menjadi sebab dan tujuan utama manusia diciptakan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan terakhir sekali, kepentingan akidah kepada umat Islam adalah membentuk jati diri seorang Muslim yang sejati. Apabila seorang Muslim itu mengucapkan dua kalimah syahadah, ikuti keyakinan yang digilat dengan akidah yang diperkasakan, individu itu akan menjadi umat Islam yang Muslim yang taat dan patuh terhadap perintah Allah. Keyakinan ialah keyakinan itu adalah bila keadaan hati kita merasai ketenangan tanpa terselit sebarang keraguan dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Ia menjadi ilmu yang bertindak sebagai perisai yang tidak dapat ditembusi oleh angan-angan, iaitu zan, atau lebih banyak menyangka betul dalam maklumat diperoleh tetapi tidak yakin sepenuhnya. Syak, waham, lebih banyak menyangka salah dalam maklumat yang diperoleh, dan jahil. Jelas di sini menunjukkan betapa kedudukan iman dalam kehidupan kita itu. Mudah-mudahan kita semualah hadirin kat sini dan juga hadirin sekalian, kita sentiasa dikukuhkan keimanan dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendorong kita untuk melakukan kebajikan dan memelihara kita daripada sebarang anasir yang menentukan kita ke dalam kebinasan dan juga kehancuran. Sebagai penutup kalam, untuk tajuk saya ini, saya nak berikan serakan pantun sebab saya tertarik dengan pantun yang disampaikan oleh Cik Moderator tadi. Pergi ke hutan menembak kera, jatuh seekor dalam paya. Suruhan Allah buatlah segera, betul akidah akhirat berjaya. Terima kasih. Wah, panjang lebar hujah yang disampaikan oleh kedua ahli panel kita pada hari ini. Dengan berakhirnya penjelasan daripada Cik Alisa sebentar tadi, maka berakhirlah perbincangan forum kita pada hari ini. Oleh yang demikian, sudah terang lagi bersuluh bahawa iman yang mantap mampu dicapai berdasarkan pemahaman kita yang mendalam terhadap konsep akidah yang betul agar kita tidak mudah terpesong dan lari dari jalan yang benar. Oleh yang demikian,
kita haruslah hidup bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis agar iman kita terpelihara dan kita dapat membezakan baik dan buruk. Kita sebagai manusia juga mempunyai naluri untuk mengenali dan mengakui rububiyah Allah. Manusia sendiri mengakui dan akur terhadap rububiyah Allah seperti yang terdapat di dalam firman Allah SWT yang bermaksud, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surah Luqman ayat 25. Dengan berakhirnya firman tadi, tamatlah perbincangan forum kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi kerjasama.